Mudah-mudahan Allah elakkan kita daripada tergulung dari kebulan-kebulan seperti itu. Kita minta berdoa dengan Tuhan supaya Allah anugerahkan kita akal dan fikiran itu dapat kita manfaatkan sebaik mungkin. Jangan otak itu hanya parking dalam kepala saja, kan? Tapi tak boleh nak guna. Kita lebih gunakan kepada penglihatan mata kita, hanya melihat kepada zahir. Ramai yang tertipu lah. Ramai ustaz-ustaz lebay scam sudah. Scammer sekarang ni bukan scammer cari duit aja, bukan scammer yang nak menipu kita tentang duit, nak curi duit kita dalam bank. Scammer yang paling bahaya sekarang adalah scammer agama. Scammer agama yang mana mereka menjual agama, mereka menunggang agama untuk pengaruh kepentingan mereka. Mereka dah tak peduli lah apa yang jadi pada kita. Dia tak peduli. Kalau kita ni mati pun pertahankan dia tak peduli. Dia nak hidup, kalau boleh dia hidup lama. Puak-puak ni kalau boleh dia nak hidup lama, kalau boleh dia nak pegang jawatan itu lama, kalau boleh dia nak pegang ahli parlimen ke, wakil rakyat ke, walaupun jalan dah 3 selender, dia nak juga pegang, dia takkan letak jawatan saudara. Kita lah pengikut yang di bawah ni. Waktu kita sihat, dia akan tunggang kita habis-habisan. Waktu kita dah uzur kita besok, kita dah tak kuat lagi jadi penyokong dia. Kalau kita jadi tu imam pun dosa kita berundur. Kan? Betul saya cakap ni. Kalau kita penyokong puak tu, masa muda ni dia akan kerah tenaga kita. Dia akan guna kita sebagai unit amal, dia akan guna kita sebagai guru pasti. Sebab kita muda, kita masih sihat. Dia akan guna kita sebagai orang yang buat kerja kempen pilihan raya. Bila kita dah tua dah berjalan pun kita pun dah tak larat, dah bertongkat jalan 3 selender macam Haji Hadi tu, waktu itu kita jadi imam pun dosa kita letak jawatan. Kita ingat nak jadi imam lama sikit lah, dapat allowance kan. Tapi dia akan suruh kita letak jawatan. Dia kata dah tua dah, jalan pun tak betul lah, baca Al-Fatihah pun dah tak berbunyi dah tak sedap dah dengar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Imam macam itu tak boleh saudara. Gigi dah tak ada. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dia tak boleh jadi imam. Dah tak boleh, gigi pun tak ada, berjalan berdiri pun dah macam nak rebah. Tak layak jadi imam, dia kata. Kena cari orang muda. Tapi kalau dia saudara nak jadi ahli parlimen, nak jadi wakil rakyat, walaupun jalan 3 selender macam Haji Hadi tu, macam Mahathir, ramai lagi lah yang tua-tua ni, masih lagi nak pegang ahli parlimen, masih lagi nak jadi presiden parti, walaupun berjalan berpapah kan. Kalau dia nak bertahan, dia tak pegang pada konsep dalam Islam aja. Kalau kita sebagai pemimpin, bila kita uzur, bila kita tak sihat, kalau boleh berundur-berundur lah bagi orang baru. Ini Islam aja. Nak jadi imam semayang pun, nak jadi imam solat pun, orang yang sihat tubuh badan, yang masih kuat ingatan dia, sebutan dia dengan jelas. Kalau dia baca Fatihah tu dengan makhraj dengan betul, tajwid yang dengan betul, dia boleh berdiri lama sikit. Carilah imam macam tu. Imam-imam yang tak ada gigi jadi imam, dah tua-tua, kalau duduk jadi imam, berdiri, masa berdiri takbir atau ihram, berdiri macam tu pun dah sengit je kan. Macam orang kena buasir je. Tak payahlah, gantilah orang lain. Gantilah orang lain. Tapi masalah saudara, yang peringkat imam, dia nak yang sihat. Tapi dia sendiri sebagai ahli parlimen, walaupun dia tahu dia uzur, setiap minggu pergi IJN, keluar IJN jalan berpapah, bertongkat, nak tengok dia segar waktu dia nak buat khianat je dia segar. Waktu nak berbincang, nak khianat macam mana jatuh kerajaan, dia segar-bugar. Segar saudara. Sebab apa dia segar? Sebab setan membantu dia. Setan ni kalau orang buat jahat, dia akan bantu. Dia akan bagi, dia akan suntik tenaga sikit kat kita supaya kita cergas buat jahat kan. Tapi kalau nak buat baik, tu lah ponteng parlimen tak sihat. Nak bagi parlimen, nak buat masalah rakyat, nak bahas isu negara, tak sihat. Uzur. Tapi kalau Mahathir panggil, Hadi, mari sini Hadi, saya ada satu idea ni, macam mana kita nak jatuhkan kerajaan PMBak ni. Berlari dia datang saudara. Berlari. Kalau dia tak sihat pun dia berangkak. Kalau dia tak sihat juga dia menerap. Dia akan menerap. Macam
macam ular lah. Dia tak boleh nak berdiri, dia akan menegak. Pergi tetap pergi. Kalau nak buat jahat. Itu kiasan dia. Teruskan kita baca komen-komen kawan. Ini belum start tazkirah lagi ni saudara. Mukadimah apa belum lagi ni. Itu baru gazet. The Lance Fisherman. Bak Kutih okey tak? Okey. Kata okey takkan Muslimat PAS pergi hidangkan kat Terengganu. Bak Kutih ni. Ni pasal kawan dah sentuh tadi kan. Ana ni, bila orang sentuh sikit Ana tak boleh. Ana akan mudah respon. Sebab Ana ni jujur dengan ilmu. Ana tak suka suruh ilmu, Syekh. Jadi sebab land fisherman sebut pasal Bak Kutih, jadi Ana nak ulas lah. Bak Kutih ni sebenarnya seperti mana dah banyak kali dah kaum tersebut yang menerangkan, yalah makanan tu makanan mereka yang lebih arif. Kalau nak tanya pasal lemang, bahulu, dodol, orang Melayu lah yang pandai kan. Dia akan terangkan. Jangan tanya orang India, tanya orang Melayu, dia tahu pasal lemang, dodol. Tapi nak tanya Bak Kutih, kena tanya kaum tu lah, apa dia Bak Kutih. Bila kaum tu sebut Bak Kutih ni adalah daging. Kalau nak babi, sebutlah babi, tambahlah ayat dia. Kalau nak itik, sebutlah itik. Ayam, Bak Kutih, itu adalah daging. Kenapa orang Melayu sebut Bak Kutih, dia terbayangkan babi? Pasal kelaziman Cina buat, mereka akan ubah daging babi. Itu kelaziman dia. Tapi asalnya nama Bak Kutih tu bukan je daging babi. Kita pula, orang Melayu kan mudah melompat, mudah melatah. Bila Bak Kutih disebut sebagai daging babi, maka kita dah pakai daging babi semua. Kita senang je. Sebab kita malas nak guna otak kita. Kita malas nak berfikir panjang, malas nak buat research. Jadi kita pakai tu lah. Dah orang kata Cina kata daging babi. Kebetulan kita tanya pula orang Cina tu, dia mana dia buat pakai Bak Kutih tu daging babi pun. Maka kita anggap semua daging babi. Macam tu. Ya sebenarnya dah diberitahu, dah dimaklumkan. Sebab itulah Muslimat PAS Terengganu, dia pernah memperkenalkan Bak Kutih halal di Terengganu. Waktu itu tak ada masalah saudara, pasal PAS yang buat. Tak ada pula ahli parlimen dia melompat pula. Tak ada saudara. Pasal apa? Sebab Muslimat PAS yang buat. Bila dia buat, letak nama apa pun, halal lah ke? Tak jadi isu. Cuba tanya kat Muslimat PAS Terengganu yang buat tu. Kenapa kamu buat Bak Kutih ni? Apa masalahnya? Dia kata, Bak Kutih saya halal. Saya kan bubur daging babi, saya bubur daging lembu, ayam, itik, kambing. Apa masalahnya? Dia akan jawab macam itu. Dia akan jawab macam tu. Tapi kalau orang lain, tak ada. Walaupun kita bagi jawapan, kita bagi jawapan sama seperti jawapan Muslimat PAS, pada dia tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Tetap juga haram, tetap juga babi pada dia. Bak Kutih tu tetap juga babi, kecuali kami yang buat. Kami buat bukan babi lah, kami buat sudah jadi daging unta. Daging kedai. Kan? Sebab tu saya nak beritahu saya perangai bapak ni. Jangan kita keliru. Jangan kita keliru dengan watak kepribadian pemimpin-pemimpin Puak Lebay ni. Bukan isu Bak Kutih je, isu menyanyi pun. Sekali kita ulang, PMX menyanyi tak boleh. Walaupun 2-3 patah perkataan je. PMX selalu nyanyi lagu memuji isteri dia kan. Rupa kamu yang cantik. Lagu Azizah tu, dia puji bini dia je pun. Tak habis pun dia nyanyi lagu. Satu rangkap je dia nyanyi. Oh, ini liberal. Tengok pada menteri liberal. Tapi kalau pemimpin dia, pemimpin dia Sanusi menyanyi 2-3 pagi dengan betina mana entah. 2-3 pagi nyanyi saudara. Apa dia kata? Dia tak kata pula liberal. Dia kata itulah dakwah. Pendekatan dakwah, uslub dakwah. Islam ajar kita banyak cara berdakwah ni, dia kata. Bukan berceramah saja. Bukan dalam buka kitab saja di masjid. Berkaraoke pun macam Sanusi 2-3 pagi dengan perempuan-perempuan yang bukan mahram dia pun, itu juga dakwah. Sebab lagu-lagu yang dinyanyikan itu semua lagu berbentuk nasyid. Bentuk nasyid saudara. Alang senangnya dalam hati, sudah ramai yang tak dapat gaji. Apa aku peduli. Itulah nyanyi dia Sanusi. Itu dakwah. Anwar tak boleh. Anwar tak boleh. Goyang badan macam ni je. Oh, liberal. Itu.
Jadi tujuan kita sekarang ni saudara, untuk kita membezakan sebenarnya apa dia yang Islam ajar. Ya, bukan apa yang puak lebay tu aja. Apa yang Islam ajar, apa yang akhlak Nabi, bukan akhlak pemimpin mereka. Sebab pemimpin mereka jauh sekali daripada akhlak Nabi. Ni saya nak beritahu. Ya, mereka hanya bercakap saja. Ya, Islam itu akhlak dia Al-Quran. Nak tahu macam mana akhlak Nabi, akhlak Al-Quran lah. Itulah akhlak Nabi. Tapi adakah puak-puak tu ikut akhlak Nabi? Dia tak ikut. Yang dia ikut apa? Yang dia ikut, yang dia contohnya adalah kuda merah, kuda mahal Nabi. Itu dia buat contoh. Sebab apa? Sebab dia kata dia nak pakai Mercedes. Sebab dia nak pakai kereta mewah, maka dia ambil cerita, dia bawa kisah bahawa Rasulullah juga pernah memiliki kuda merah yang mahal. Sekat itu je dia cerita dengan walaun. Ana sebagai pemimpin, ana pakai Mercedes bukan satu perkara yang salah, bukan haram. Sebab itu ana pakai Mercedes itu duit halal, bukan duit curi. Mercedes ana itu duit antum semua. Duit antum semua. Duit cukai-cukai antum, bukan duit curi. Jadi halalun. Jadi ana beli Mercedes. Kenapa ana beli Mercedes? Sebab Mercedes itu sebuah satu kenderaan mewah. Kenapa pula ana pakai kereta mewah? Sebab Nabi pun pakai kuda merah. Dia pergi kat situ. Kat situ. Sekat itulah dia cerita. Dia tak kata pula Nabi kuda merah tu ambil daripada duit rakyat ke, kuda merah tu Nabi beli menggunakan duit rakyat ke. Dia tak cerita, saudara. Kalau cerita kan tu je lah. Tak cerita. Dia sekadar cerita Nabi pun pakai kuda mewah, kuda merah. Dia tak cerita itu hadiah ke, ya, ambil daripada duit cukai. Dia tak cerita. Sebab kalau cerita kantoi. Sebab orang kata apa? Kalau takkan nak contohkan dengan Nabi. Nabi tak guna duit rakyat. Mu ni beli kereta Mercedes bukan so. Bukan so. Ya? 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Semua esko dapat kereta Mercedes. Semua guna duit rakyat. Nabi so je. Itu pun tak guna duit rakyat. Sebab itu dia tak nak cerita. Kalau cerita, terlondehlah jubah lebay, kan? Sebab itulah kita kena bijak, ya, mengenali seseorang yang membawa perjuangan Islam ataupun yang menunggang Islam. Kita bijaklah. Tuhan nak bagi akal pada kita. Takkan kita nak parking je otak kita dalam kepala ni, kan? Nak lilit serban pun macam ni, jangan lilit kuat-kuat sangat. Tidak ada masalah nak pakai serban, saudara. Ya? Serban itu adalah pemakaian Rasulullah SAW. Walaupun bukan serban saja, Nabi juga pernah pakai kepiah pun. Kalau kita pakai kepiah, tak pakai serban, dapat sunnah tak? Dapat. Asalkan kita berniat pakai kepiah itu adalah mengikut seperti nama Nabi pernah pakai. Nabi bukan sebilang masa pakai serban. Ada ketikanya Nabi berkopiah. Ya? Ada ketikanya Nabi berserban. Ada ketikanya Nabi hanya menutup kepala je dengan kain dia. Tutup macam tu je kat kepiah dia, kan. Mana satu yang kita pakai, kita ikut dia dengan niat kita nak ikut seperti Nabi pakai, maka dapatlah pahala sunnah. Dapatlah pahala sunnah tu. Tapi kalau kita lilit serban, hanya kita nak mengikut lebay hadi, ya, tak adalah. Tak dapat sunnah lah. Kalau kita berniat aku nak pakai serban lah macam mana lebay hadi pakai, tak ada apa, tak dapat apa. Aku nak pakai serban lah, nak ikut macam mana dipakai oleh Mu'tasenik, tak ada apa lah. Sebab niat kita adalah pertama sekali kerana Nabi pakai serban. Niat saya juga pakai serban ni kerana apa? Pertama, Nabi juga pakai serban. Yang kedua, di samping itu sambil menyelam minum air. Di samping saya dapat sunnah tu, saudara, saya nak gunakan uslub pendekatan dakwah, ya. Saya nak ambil kesempatan di atas kejahilan walaun yang selalu memandang bahawa orang berserban itu bercakap benar, ya, maka saya berserbanlah. Sebab saya nak uji walaun dalam madrasah saya ini, sama ada mereka menggunakan akal ataupun mereka hanya menggunakan emosi, atau mereka hanya menggunakan kepala lutut di dalam membuat keputusan. Okey, saya baca lagi komen di bawah.
Berapa lama kena tahan akaun, kata CJ. Ya. Saya pun dah tahu bahawa ASA ni kemungkinan biasanya peringkat pertama reman seminggu, kan. Kalau saya tidak dipati bersalah, maka seminggu tu mungkin lepas lah. Tapi kalau saya dipati melakukan kesalahan yang berat, maka akaun saya akan terus dibenamkan, ya, sampai kiamat. Kemungkinan tak tahulah, ya. Jadi saudara-saudara yang dalam madrasah saya pada petang ini, doa-doakanlah, ya, supaya akaun saya itu dapat diselamatkan dengan dipermudahkanlah urusan. Okey, nama 92. Siapa lagi ni? Ni banyak ni saya tak baca ni. Saya nak cari Walaon punya komen. Sebab Walaon punya komen ni seronok baca. Saya kadang-kadang bila saya live, saya lebih suka baca komen-komen Walaon. Sebab ialah kita bulan puasa pula tu kan. Bulan puasa ni kadang kita nak menghilangkan dahaga, lapar kita. Bila kita baca komen-komen daripada Walaon ni, kita rasa seronok lah. Kita rasa happy, kita rasa macam ada lawak jenaka dan sebagainya. Sebab tu saya nak baca, cari komen-komen Walaon kat sini. Tapi yalah, kadang Walaon bila nampak saya berserban sikit, dia dah tak berani bagi komen, kan. Dia takut dia masuk neraka sebab menghina ulama'. Siapa lagi ni? Brother Yus, ya. Waalaikumsalam Brother Yus. Nizam Shah ada, Brother Yus, dan apa ni? Ajay. Siapa lagi? Nama Syekh Wan kata. Ya. Karim 8366 dari sini. Pak Jebat, ya. Salam alaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Jebat. Jizbon pun ada. Waalaikumsalam Jizbon. Pak Awi ada. An Makngah. Serban hijau ni biasa kalau jumpa dalam hutan ni. Janganlah macam tu. Mana ada orang jumpa pakai serban dalam hutan? Pak Awi apa panggut apa ni? Salih Syukur. Waalaikumsalam Salih Syukur. Namar Red Zone. STG Ahar. Hasan Mak Ghazali ada. Lagi siapa lagi? Asian Tigers. Waalaikumsalam Asian Tigers. Muhammad Amil Jabbar. Dia kata macam kenal je yang suka duk mengata orang pagi petang siang malam memecah belah sama Islam. Ini nak tujuan kita buat tazkirah hari ini, ya. Tujuan dia untuk kita supaya umat Islam tidak boleh berpecah belah hanya kerana kita tidak menggunakan otak dan fikiran kita. Kita mencagarkan akal kita kepada penunggang-penunggang agama sehingga kita adik-beradik berbalah, ya, sehingga berlakunya perbalahan sesama jiran. Hanya kerana apa? Hanya kita gagal gunakan otak kita untuk berfikir dan kita percaya bulat-bulat pemimpin-pemimpin penunggang-penunggang agama ini. Sehingga kan satu peringkat dulu, ya, sejarah, ya, satu peringkat bila Tuhan tunjukkan kepada kita untuk jadi pengajaran. Kalau kamu tidak menggunakan akal dan fikiran yang Allah berikan kepada kita, maka kita berbalah sama sendiri, kita berbunuhan sama sendiri, maka bertempurlah kita di Mali, ya. Mati kedua-dua pihak. Kedua pihak mengaku mereka mati syahid. Ya, satu pihak mengatakan mereka mati syahid sebab apa? Sebab mereka melawan kerajaan. Kenapa lawan kerajaan mati syahid? Sebab Haji kata, ya, menentang kerajaan itu, yang mengekalkan perlembagaan penjajah itu adalah jihad, dan kalau mati menentang puak-puak ini maka mati syahid. Maka mereka percaya kepada Lebay Hadi. Jadi sebab itulah mereka lawan kerajaan dulu, ya. Maka mereka bertempurlah nak lawan kerajaan. Kerana kerajaan mempertahankan perlembagaan penjajah, mereka gunakan parang lah. Nak lawan dengan kereta kebal, nak lawan dengan senapang, mereka gunakan parang. Tak ada masalah, ya, sebab mereka percaya Allah akan bersama dengan mereka. Mereka percaya kalau mereka mati pun mereka mati syahid, ya. Sebab yang menjadi saksi kepada kematian mereka syahid itu adalah Lebay Hadi. Lebay Hadi bagi tahu, ya. Jadi mereka tak takut mati, dan mereka mati. Di pihak pasukan keselamatan juga mereka kata, keluarga mereka kata mereka juga syahid. Sebab apa syahid? Sebab mempertahankan negara, ya. Mereka dibayar gaji oleh kerajaan, ya. Mereka dibayar gaji oleh kerajaan. Mereka dilatih di dalam polis, ya, menggunakan senjata. Untuk apa? Untuk mempertahankan negara. Nawaitu untuk mempertahankan negara itu
juga bagi mereka adalah satu jihad. Jadi kedua-dua pihak mengatakan mereka berjihad. Siapa sebenarnya berjihad? Siapa yang betul-betul berjihad sebenarnya? Ini persoalannya. Yang satu lagi dia kata dia berjihad sebab apa? Sebab lawan kerajaan. Kerajaan memengkalkan perlembagaan penjajah. Siapa beritahu? Haji Hadi beritahu. Kenapa Haji Hadi tak nak datang turun sekali bertempur? Tak boleh lah. Dia nak hidup lama. Biar kami je lah mati. Tak masalah. Haji Hadi dia cakap je. Dia tak datang. Waktu kami sedang bertempur di Mamali, Haji Hadi dia duduk di marah main telur. Kan? Bila kami dah mati, dia angkat sumpah. Haji Hadi angkat sumpah mempertahankan perlembagaan yang kami lawan dulu. Ini dia saudara. Kalau kita guna akal kita tahu siapa penunggang agama. Masalahnya kita tak mau guna akal. Kita tak guna akal fikiran dan kita tak bertanya pun untuk mendapatkan penjelasan. Tak bertanya pun. Takut nak bertanya. Sebab kalau bertanya ulama, kita rasa kita masuk neraka. Jadi ulama jangan dipersoalkan. Jangan tanya ulama. Sebab apa? Dia ni ulama. Dia ni baca, dia hafal Quran tu. Mu siapa? Baca Fatihah pun tak betul lagi. Baca Fatihah pun tak betul lagi, sibuk nak bertanya dengan ulama. Ni saudara. Lain kali kalau nak tanya ulama, kena pakai macam saya ni. Kena berketerampilan macam saya ni, baru boleh. Duduk sebelah Haji Hadi. Baru duduk sebelah je, belum boleh bertanya lagi. Duduk sebelah tu dah kena macam ni. Kan? Kalau setakat saudara duduk kerja unit amal, tak payahlah. Kalau setakat jaga parking, duduk unit amal jaga parking, tak payahlah. Saudara tidak akan ada keberanian pun nak bertanya pimpinan-pimpinan saudara. Saudara pasti takut untuk nak bertanya benda-benda ini kepada pimpinan-pimpinan PAS. Sebab itu dalam muktamar PAS, semuanya jadi burung belatuk. Apa Haji Hadi sebut, angguk belaka, walak belaka, tak ada dah bantah. Kalau Haji Hadi kata kita kena sokong DAP, ya kita sokong DAP. DAP kawan kita, ya takbir. Bila dia kata DAP kafir harbi, DAP ni komunis, takbir. Apa pun cakap Haji Hadi semua takbir. Dia terkentut pun kita takbir juga. Kan? Ini masalah dia. Sebab itulah sebab sudah parti ni tak ada gaya, tak ada nampak pun peluang nak jadi kerajaan. Tak ada saudara. Tak ada. Bukan tak boleh, dia sebenarnya boleh. Kenapa parti UMNO boleh? Pernah jadi kerajaan lama. Keadilan parti baru lagi baru berbanding daripada parti PAS ni. Kenapa kita boleh bentuk kerajaan? Amanah lagi baru, kenapa dia boleh jadi kerajaan? PAS boleh jadi kerajaan. Tapi berapa lama PAS boleh jadi kerajaan? Kan? Tahun 70-an dia jadi kerajaan pun sama dengan Barisan Nasional, topang orang. 3 bulan pun topang orang juga. Itu pun cara khianat. Kalau tak khianat, kirim salam dah PAS boleh jadi kerajaan. Kena buat khianat dulu baru boleh jadi kerajaan. Ibarat macam orang nak anak dara orang, nak mengurat orang tak layan, nak minang orang tak terima. Last sekali guna ilmu hitam. Dia tu bangga kita dapat bini. Oh, bini aku cantik, bini aku lawa, kan? Wahai kau minta cara baik, kau ngorat dia tak layan, kau pinang dia tolak, last sekali kau guna bomoh. Guna bomoh baru dapat. Betul bangga, hebat. Kan? Macam tu lah. Masuk paling raya tak menang. Balik pada timur lah. Dapat kursi pada timur. Tu dia bangga kan. Masuk tempat lain, habis. Sabah Sarawak hilang deposit terus lah. Kan? Nak jadi kerajaan tak boleh. Nak pergi ke bahagian barat Semenanjung tak boleh. Dia hebat daripada timur je lah. Jadi sampai sudah tak boleh jadi kerajaan. Kan? Akhirnya macam mana? Bila dah macam tu tak boleh, macam ni tak boleh, akhir sekali join khianat lah dia kata. Nak juga jadi kerajaan, kita join lah bapak khianat ni. Nanti join dengan Muhyiddin, join dengan Azmi Semurid. Kan? Barulah boleh jadi kerajaan. Baru boleh jadi kerajaan. Itu yang dia bangga tu.